Halo, apa khabar semua? Saya Lee Kuek Hui. Video ini adalah bincang tentang bab 2 iaitu permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, untuk bab ini seperti yang telah dimaklumkan kita mempunyai 5 subtopik yang terdiri daripada permintaan, penawaran, keseimbangan pasaran, lebihan pengguna dan lebihan pengeluar serta dasar kerajaan. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita akan fokus tentang penawaran iaitu SS, supply. Okey, untuk video yang sebelum ini Miss pun sudah terangkan apa itu 2.2.1 yang berkenaan dengan teori penawaran. Okey, jadi untuk video kita hari ini kita akan fokus tentang 2.2.2 iaitu berkenaan dengan penentu penawaran. So untuk maklumat anda, penentu penawaran ini sebenarnya juga sama faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Okey, kita cuba tengok penentu penawarannya. Okey, jadi dia adalah terdiri daripada 6 penentu penawaran. Jadi marilah kita tengok penentu yang pertama. Ya, disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Yang ini lebih kurang samalah dengan masa kita bincang tentang penentu permintaan kan. Okey, seterusnya pun sama. Ya, kita juga ada harga barang lain. Okey, harga barang lain. Okey, diikuti dengan harga input. Okey, kemudian teknologi diikuti dengan dasar kerajaan dan akhirnya itu adalah bilangan prima. Jadi sebagai peringatan, pelajar memang kena hafal lah semua penentu-penentu ini. Kena ingat ke 6 poin ini. Okey? Okey, jadi untuk pastikan bahawa pelajar boleh ingat poin-poin tersebut, okey, sekarang kita cuba tengok gambar yang berkaitan. Yang ini, apakah penentu dia? Ya, harga barang itu sendiri. Okay, yang ini ada 2 barang punya. Harga, barang lain. Lepas itu yang ini juga sama harga. Harga apa? Harga input. Okay. Ya, teknologi. Dasar kerajaan. Yang ini sama seperti penentu permintaan kan? Seperti je. Okay, yang ini bilangan prima. Okay. So, itulah cara yang Miss nak membantu anda lah untuk ingat penentu-penentu tersebut melalui gambar-gambar ini. Okey, sekarang kita cuba tengok. Apakah penentu ini? Ya, harga barang itu sendiri. Okey, dan sekarang kita tengah belajar berkenaan dengan penentu penawaran kan? Jadi, kelok yang kita sediakan mestilah kelok penawaran. Okey, so paksi Y dia P kurungan RM, paksi X dia QS kurungan unit, kelok penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, sekarang kita cuba tengok. Kalau berdasarkan hukum penawaran, okey kan pelajar sudah belajar hukum dia kan? Hubungan antara P dengan QS adalah secara langsung ataupun positif. Jadi dekat sini, apabila harga naik, QS naik. Okey? Apabila harga turun, QS turun. Ini sebenarnya merujuk kepada hukum penawaran. Okey, sambung. Pada tingkat harga P kosong. Okey? So kita buat dotted line sehingga sentuh kilo S. Turun bawah sentuh paksi QS ini, kuantiti yang ditawarkan adalah pada Q kosong. Lepas tu yang boleh ditunjukkan melalui titik V. Okey? Okay, jadi sekarang huraian dia pun samalah. Harga P kosong, QS dia Q kosong, titik V. Okey, sekarang kita cuba tengok. Katakan harga dia telah meningkat ke P2. So kita pun buat dotted line, sentuh kilo S turun bawah. So QS ini merujuk kepada Q2. Okey, yang boleh ditunjukkan melalui titik A. Jadi, kita kata apa yang ini? Dari titik B ke titik A. Ya, pergerakan titik. Okey, pergerakan titik ke atas di sepanjang kilo SS. Jadi, telah buktikan kalau harga dia meningkat dari P0 ke P2, kuantiti ditawar dia turut meningkat dari Q0 ke Q2. Okay, jadi, apabila harga naik ke P2, kuantiti ditawar naik ke Q2 pada titik A. So, inilah merujukkan pergerakan titik ke atas. Okay, kita cuba tengok keadaan yang sebaliknya pula. Okay, pada tingkat harga P1. Okay, sentuh kilo S turun bawah. So, Q yang dilabelkan dekat sini adalah Q1. Okay, dan yang boleh ditunjukkan melalui titik C. Jadi, kita nampak juga sama tadi dari titik B, sekarang pergerakan titik ke bawah. Dari titik B ke titik C. So, kita nampak bahawa harga dia telah menurun dari P0 ke P1
Dan kuantiti ditawar dia pun menurun juga dari Q0 ke Q1. So, harga turun, kuantiti ditawar turun lah. So, itu adalah berkenaan dengan hukum penawaran. So, ingat kalau disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri, okey, berlakunya pergerakan titik di sepanjang kilo SS. So, pergerakan titik itu boleh berlakulah sama ada bergerak ke atas ke ataupun bergerak ke bawah. Okey? So, inilah dia pergerakan titik. Bagi penentu penawaran yang lain, selain daripada harga barang itu sendiri, so bermaksud penentu-penentu inilah yang selain daripada harga barang itu sendiri. So, bermaksud ini tidak terlibat. Okey, ini tak masuk, ini tak kira. Yang lain seperti harga barang lain, harga input, teknologi, dasar kerajaan dan bilangan firma. Jadi kita kata apa? Terdapat sekurang-kurangnya 2 kilo penawaran pada raja yang sama. So, bermaksud penentu-penentu yang tadi Miss sebut ini, okey, so kilo penawaran dia berlaku apa? Okey, peralihan kilo. So, macam inilah. Okey, yang berkenaan dengan peralihan kilo. So, nanti kita kena pastikan sama ada kilo penawaran dia akan beralih ke sebelah kanan ke ataupun beralih ke sebelah kiri. Okey, so itulah berkenaan dengan peralihan kilo. Apakah penentu ini? Ya, harga barang lain. Okey, sekarang kita cuba tengok bagi harga barang lain. Okey, cuba nak ingatkan masa belajar berkaitan dengan penentu permintaan, harga barang lain itu kita kata apa? Barang pengganti dengan barang penggenap kan? Tetapi ingat, sekarang belajar berkenaan dengan penawaran. Jadi harga barang lain itu dekat sini bukan lagi barang pengganti barang penggenap. Okey? Tetapi dia adalah barang keluaran bersama. Inilah contoh dia. Dan lagi satu barang keluaran bersaing. Okey? So ingat itu adalah berkaitan dengan penawaran. Sekali lagi saya ingatkan, bagi penentu penawaran, harga barang lain itu dia adalah terdiri daripada barang keluaran bersama dan juga barang keluaran bersaing. Jadi nanti Miss akan cuba terangkan apa itu barang keluaran bersama, apa itu barang keluaran bersaing. Okey, so itulah contoh dia dulu. Okey, sekarang kita cuba tengok barang keluaran bersama. Keluaran dia secara bersama-sama punya. Kita cuba tengok dari segi definisi dia dulu. Okey, barang keluaran bersama merupakan barang yang dikeluarkan secara bersama-sama. Maksudnya secara serentaklah kita dapat barang tersebut. Okey. Menghasilkan produk sampingan lain. So, bermaksud apabila kita dapat produk itu, pada masa yang sama, kita dapat produk sampingan dia. So, contoh, yang ini, isi kelapa dengan air kelapa. Kan kita kata barang itu dikeluarkan secara bersama-sama kan? Apabila kita kata kita dapat isi kelapa ini, pada masa yang sama, sebenarnya kita juga akan dapat air kelapa. Okay? So, that's why dia kata produk sampingan yang lain. Okay, so yang ini merupakan barang keluaran bersama. Okay, di mana yang kita rujuk dekat sini adalah isi kelapa, yang ini adalah air kelapa. Okay, dan sekarang kita tengok dari segi penawaran kan. Okay, kita cuba tengok. Katakan harga bagi isi kelapa naik. Okay, jadi kalau disebabkan oleh harga barang itu sendiri, kita tengok kita pakai balik kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar bagi isi kelapa, apakah hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar? Ya, hubungan secara langsung kan, iaitu positif kan. Okey, so harga isi kelapa naik, so kuantiti ditawar isi kelapa turut meningkat. Okey, tetapi sekarang yang kita nak kaji ini adalah air kelapa. Okey, dan sekarang yang kita kaji ini adalah merujuk harga barang lain. Tengok satu isi kelapa, satu air kelapa. Okey, so that's why kita kena kaji harga barang lain. Okey, yang ini berkaitan dengan barang keluaran bersama ya. Sebab ada produk sampingan yang dihasilkan. Bermaksud kalau kita dapatkan isi kelapa pada masa yang sama, produk sampingan yang kita dapat itu adalah air kelapa lah. Jadi sekarang disebabkan ini adalah dua barang yang berlainan, maka dekat sini kita tak pakai QS. Yang kita pakai adalah SS. Okey, menunjukkan penawaran. Ini kuantiti ditawar. Jadi apabila harga isi kelapa naik, kuantiti ditawar isi kelapa meningkat.
disebabkan ini adalah barang keluaran bersama iaitu produk sampingan yang dihasilkan iaitu air kelapa, maka penawaran air kelapa turut meningkat. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan melalui lakaran raja ya. Okey, kita akan sediakan dua raja yang berlainan. Okey, paksi Y, paksi X ya. Okey, yang ini adalah untuk isi kelapa. Okey, lagi satu adalah untuk air kelapa. So, Miss pun label dulu air kelapa. Okay, so ini PRM kurungan. Ini asalan. Yang ini kuantiti ditawar QS unit. Ini pun sama. Paksi Y dia P kurungan RM. Ini asalan. Paksi X dia QS kurungan unit. Okey, sekarang yang kita tengah kaji ini adalah kelok penawaran kan. So, untuk kelok penawaran kalau disebabkan oleh harga barang itu sendiri, kita buat satu kelok penawaran sahaja. Okey, labelkan SS. Okey, harga asal dia P kosong, kuantiti yang ditawar dia Q kosong lah. Tetapi sekarang yang kita kaji, cuba tengok, kita kaji apa? Harga isi kelapa naik. So, kita perlu tunjukkan lah harga yang meningkat ni. Okey, so harga naik dari P0 ke P1. Okey, so kuantitinya Q1. Jadi daripada sini kita dapati harga isi kelapa naik. Ini isi kelapa naik dari P0 ke P1. Kuantiti ditawar isi kelapa pun meningkat, iaitu dari Q0 ke Q1. Jadi lakaran raja ini sebenarnya tengah terangkan bahagian ini. Okey, tetapi untuk maklumat anda, sekarang apa yang kita nak kaji ini, kita nak kaji pasal penawaran. Okey, dan pelajar pun sudah tahu kalau katakan penawaran naik, kelok penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okey, apabila penawaran turun, kelok SS akan beralih ke sebelah ke kiri. Jadi sekarang kita akan lakar kelok penawaran bagi air kelapa. Okey, so seperti biasa kita lakar kelok penawaran yang asal dulu. Mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So ini S0, ini S0. Harga dia, okey, harga dia P0, kuantiti ditawar dia Q0. Okey, cuba tengok sekarang. Isu kita telah menunjukkan bahawa penawaran air kelapa, ini air kelapa, penawaran dia naik. Okey, so kalau penawaran naik, inilah yang kita kaji. Bermaksud kelok penawaran kita akan beralih ke sebelah kanan. Okey, jadi Miss pun tunjuklah kelok penawaran yang beralih ke sebelah kanan. So, ini S0 beralih ke sebelah kanan, inilah dia. Okey, so labelkan S1. Jangan lupa tunjuk anak panah, penting. Okey, cuba tengok dekat sini adakah kita kaji pasal harga air kelapa tak? Tak ada kan? Yang ada itu harga isi kelapa kan? Jadi bermaksud harga air kelapa ini, kita masih tetap pada P0 sini, yang ini. Tak ada perubahan. Okey, harga dia tidak meningkat pun. Jadi dekat P0 sini kita panjangkan total line itu sehingga sentuh kilo S1, turun ke bawah. Labelkan Q1. Okey, so daripada sini kita dapati bahawa kuantiti ditawar bagi air kelapa turut meningkat. So itulah bagi barang keluaran bersama. Harga isi kelapa naik, penawaran air kelapa turut meningkat. Telah ditunjukkanlah melalui lakaran kelok ini. Okey. So sekarang kita sambung dengan barang keluaran bersaing pula. Okey, definisi dia. Barang keluaran bersaing merupakan barang yang dikeluarkan dengan menggunakan sumber ekonomi yang sama. Okey, cuba nak ingatkan sumber ekonomi ini iaitu faktor pengeluaran kan, yang terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, so bermaksud kalau kita nak keluarkan barang ini, dia sebenarnya menggunakan faktor pengeluaran yang sama punya. So contoh kita cuba tengok, dua-dua pun kereta. Cuba fikirkan apakah persamaan kereta ini. Jangan pula bagi tahu Miss, Miss, warna kereta ni putih lah, itu persamaan dia. Bukan tanya yang itu. You kena tengok soalan kita dekat sini. Dia kata dia menggunakan sumber ekonomi yang sama.
Okey, sekarang saya nak tanya apa kereta ini? Ya, produk Asia kan? Yang ini? Ya, produk Myvi. Jadi kalau pelajar nampak dua-dua ini daripada produk. Okey, so bermaksud kereta ini dihasilkan di kilang produk. So bermaksud nak hasilkan kereta produk ini sebenarnya dia menggunakan sumber ekonomi yang sama. Okey, sumber ekonomi dekat sini mungkin dia merujuk kepada modal ke, okey, iaitu apa mesin ke tentera yang digunakan ataupun kita kata buruh ke, okey, ataupun buruh itu pekerja-pekerja lah yang bekerja di kilang produk ke. Okey, so bermaksud dia menggunakan sumber ekonomi yang sama untuk menghasilkan barang ini. Jadi untuk maklumat anda, kalau pelajar nak tentukan sama ada barang itu merupakan barang keluaran bersaing ke, cara yang senang pelajar cuba tengok adakah dia dihasilkan daripada syarikat yang sama ke tidak. Okey, sebab kalau syarikat yang sama itu biasanya dia akan menggunakan faktor pengeluaran yang sama. Okey? Jadi seperti apa yang telah dimaklumkan tadi, ini adalah barang keluaran bersaing. Okey. Okey, so Miss tulis dulu ini adalah barang keluaran bersaing. So bermaksud kedua-dua barang ini dia menggunakan faktor pengeluaran yang sama lah sebab dua-dua pun daripada produk. Okey, company dia, syarikat dia adalah produk. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok, katakan harga. Harga ini kita tengok harga Asia lah. Katakan harga Asia meningkat. Okey, sekarang kita tengah tengok ini disebabkan harga barang itu sendiri. Kalau saya nak tengok semula Asia pun, okey, you kena pakailah. Yang ini kita guna balik harga barang yang sama kan. Okey, jadi kita akan pakai kuantiti di bawah disebabkan harga barang itu sendiri. Jadi apabila harga Asia meningkat, kuantiti di bawah Asia, apakah hubungan dia? Ya, secara langsung ataupun positif, so dia akan meningkat. Okey, tetapi sekarang yang kita nak tengok, kita bukan nak tengok Asia, kita nak tengok yang ini, Myvi. Okey, dan sekarang kita cuba tengok untuk Myvi pula, disebabkan ini adalah benda yang berlainan. So that's why point yang kita kaji adalah berkenaan dengan harga barang lain. Inilah yang kita tengah kaji ni. Okey, so harga barang lain, Myvi dengan Asia, barang yang berlainan. Jadi kita tak pakai QS dekat sini, kita pakai SS. Okey, so bermaksud sekarang produk akan menggunakan sumber ekonomi dia untuk mengeluarkan kereta Asia. Jadi bagaimana pula dengan kereta Myvi? So dari segi penawaran kereta Myvi itu dia akan turun. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba terangkan okey, situasi ini dengan menggunakan kilo. So saya akan sediakan 2 kilo, 1 kilo yang berkaitan dengan Asia, lagi 1 kilo yang berkaitan dengan Myvi. Okey. Okey, so ini paksi Y, paksi X. So ini adalah bagi Asia punya. Okey, lagi 1 kilo. Juga sama paksi Y, paksi X, tapi ini adalah untuk Myvi. Okey, so untuk paksi Y dia kita labelkan P kurungan RM. Okey, ini asalan. Paksi X dia QS kurungan unit. Okey, so Myvi pun sama. Paksi Y dia P kurungan RM. Ini asalan. Dan paksi X dia QS kurungan unit. Okey, sekarang kita cuba tengok bagi Asia. Kita nak lakar kilo penawaran. So, bentuk kilo penawaran itu adalah mencerut ke atas dari kiri ke kanan. Inilah dia. So, labelkan kilo SS. Tunjukkan harga Asia meningkat. Okey, so harga asal dia P0. Kuantiti asal pun Q0 lah. Ini kosong ya. Dan kita nak buktikan harga dia naik dari P0 ke P1. So, sentuh kilo SS turun bawah. Labelkan ini Q1. So, telah membuktikan bahawa apabila harga Asia meningkat dari P0 ke P1, kuantiti di bawah Asia turut meningkat dari Q0 ke Q1. Okey, tapi sekarang yang kita nak kaji ini, kita bukan nak kaji Asia. Kita nak tengok penawaran Myvi yang turun ini. Okey, so kalau katakan penawaran turun, kelok dia beralih ke sebelah mana? Ya, ke sebelah kiri.
Sebab kalau SS naik, dia beralih ke kanan kan. So, nanti kita kena lakukan satu kelok penawaran yang berkaitan dengan Myvi, di mana kelok dia akan beralih ke sebelah kiri. Okey, sekarang kita akan lakukan kelok penawaran Myvi dulu. Seperti biasa, kelok penawaran dia adalah mencurun ke atas. Dari kiri ke kanan. Mencurun ke atas, itulah dia. Labelkan ini S0. S0. Harga dia P0. Bagi dia jalan buat dotted line sehingga sentuh kilo S turun bawah. Ini Q0. Okey, sekarang yang kita nak tengok apa kelok penawaran dia beralih ke sebelah kiri kan. SS dia turun. Okey, ini kanan, ini kiri. So beralih ke sebelah sini. Labelkan S1, S1. Jangan lupa tunjuk anak panah. So daripada sini kita cuba tengok yang kita sebut pasal harga Asia sahaja. Harga Myvi memang tak sebut apa-apa kan. Dengan demikian kita kata harga dia masih stay dekat P0. Tak ada perubahan pun. Okey, yang ubah harga Asia kat sini je. Okey, so harga dia masih P0. Bagi dia jalan sentuh S1 turun bawah. So inilah Q1. Dengan demikian telah menunjukkan bahawa apabila harga Asia meningkat, kita dapati bahawa kuantiti yang ditawar bagi Myvi akan menurun dari Q0 ke Q1. Akibat kejatuhan penawaran dalam Myvi. Sebab dia merupakan barang keluaran bersaing akibat menggunakan sumber ekonomi ataupun faktor pengeluaran yang sama. So itulah berkaitan dengan barang keluaran bersaing. Apakah penentu ini? Ya, harga input. Yes, so sekarang marilah kita cuba tengok apa itu harga input. Ia adalah ganjaran bagi faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. Contoh, kan tadi saya kata faktor pengeluaran kita terdiri daripada tanah, buruh, modal, usahawan. Kalau kata kami guna tanah, you kena bayar sewa kan? So, sewa itu sebenarnya dia merupakan ganjaran bagi tanah dan itu merupakan harga input lah. Ataupun saya bagi satu contoh lagi. Faktor pengeluaran yang digunakan, misalnya buruh. Apakah ganjaran dia? Ya, upah kan? So upah itu sebenarnya juga merupakan harga input. Apabila harga input meningkat, dia akan menyebabkan kos pengeluaran. Cuba fikirkan kalau katakan gaji pekerja naik. Lepas tu sewa pun tinggi. Jadi you sebagai pengeluar, cuba bayangkan kos yang you tanggung itu macam mana. Mestilah bertambah kan? Meningkat. Jadi kalau kos kamu sudah meningkat, penawaran kamu macam mana? Masih nak keluarkan banyak ke? Mesti kata tak nak kan? That's why kita kata penawaran terhadap sesuatu barang akan berkurang ataupun menurun. Kalau menurun itu kemudian kita akan kaitkan dengan kelok penawaran. Maka kelok penawaran akan beralih ke kiri. So itulah apabila harga input meningkat. Kita cuba tengok situasi yang sebaliknya. Juga sama. Apabila harga input menurun, kita akan kaitkan dengan kos pengeluaran. Jadi kos pengeluaran akan turun. Kemudian penawaran terhadap sesuatu barang sebab kos sudah turun kan. Jadi penawaran terhadap barang akan bertambah ataupun meningkat. Dengan demikian kelok penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Yang ini, apakah penentu ini? Ya, berkenaan dengan teknologi. Sekarang kita cuba tengok. Kalau kita katakan teknologi canggih, dia sebenarnya akan menyebabkan productivity keluaran naik. So, productivity dekat sini, dia sebenarnya sama dengan daya pengeluaran lah. So dengan demikian, margin keuntungan juga akan meningkat. Kita cuba tengok apabila berlakunya kemajuan ataupun peningkatan dalam tingkat teknologi, daya pengeluaran, kan tadi ni sebutkan, productivity itu dia sama dengan daya pengeluaran punya. Jadi productivity naik kan? So that's why daya pengeluaran akan meningkat juga. Dengan demikian penawaran terhadap sesuatu barang akan juga bertambahlah ataupun meningkat. Sebab productivity yang meningkat tu. Dengan demikian kelok penawaran akan beralih ke kanan. So setiap kali pelajar kena kaitkan dengan penawaran dulu. Lepas tu barulah kaitkan dengan kelok penawaran dia. Cuba fikir apakah penentu ini? Berkenaan dengan
Ya, dasar kerajaan. So, untuk dasar kerajaan ini sebenarnya dia lebih kurang sama dengan penentu permintaan. Okey, di mana kita juga akan tengok dari segi cukai dan lagi satu berkaitan dengan subsidi. Okey, tetapi untuk cukai dekat sini, kali ini kita fokus kepada pengeluar. So, pengeluar yang membuat pembayaran kepada kerajaan. So, itu berkaitan dengan cukai. Okey, bagaimana pula dengan subsidi? Okey, berkenaan dengan subsidi pula, cuba tengok kerajaan yang membuat pembayaran kepada pengeluar. Okey, so ingatlah bukan lagi pengguna tetapi pengeluar. Kenapa? Sebab sekarang kita tengah bincang pasal penentu penawaran. Okey? Okay, kita cuba tengok yang berkaitan dengan cukai. Okey, dia merujuk pembayaran pengeluar kepada kerajaan. Okey, kita cuba tengok. Apabila kerajaan mengenakan cukai yang tinggi. So, cukai yang tinggi ini contohlah katakan dikenakan terhadap bahan mentah. Okey. So, kita akan dapati bahawa kos pengeluaran juga sama. Kita akan cut semula dengan kos pengeluaran. Sebab ini melibatkan dengan pengeluar. So, kita akan nampak kos pengeluaran dia akan macam mana kalau cukai yang dikenakan adalah tinggi. Ya, kos pengeluaran akan meningkat ataupun bertambah. So, kos yang tinggi itu menyebabkan penawaran terhadap barang akan berkurang. Okey, so dengan demikian kilog penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so itu berkaitan dengan cukai yang tinggi dikenakan. Okey, keadaan yang sebaliknya apabila kerajaan mengenakan cukai yang rendah terhadap bahan mentah, contoh. Okey, so kos pengeluaran macam mana? Ya, akan menurun iaitu berkurang. Dengan demikian penawaran terhadap sesuatu barang akan bertambahlah sebab kos sekarang dia adalah rendah kan. Okey, dan akhirnya kilog penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okey. Okey, sekarang kita cuba tengok berkaitan dengan subsidi pula. So, subsidi ini merujuk pembayaran kerajaan kepada pengeluar. Okey. Okey, kita cuba tengok. Apabila kerajaan memberi subsidi yang banyak. Okey, jadi subsidi diberikan. Cuba fikirkan kos pengeluaran macam mana. Ya, kita akan dapati kos pengeluaran dia mestilah kurang ataupun menurun. So, kos yang turun itu menyebabkan penawaran terhadap sesuatu barang akan bertambah ataupun meningkat. Dengan demikian, kilog penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Ya, sebab SS dia sudah naik. Okey, sambung. Apabila kerajaan kurang memberi subsidi. Subsidi dia pembayaran dia sudah kurang. Jadi, kos pengeluaran macam mana? Ya, kos pengeluaran dia akan meningkat. Okey, dengan demikian penawaran terhadap sesuatu barang akan berkurang akibat kos yang sudah meningkat. So, pun tak nak keluar banyak. Jadi, penawaran dia akan turun. Okey, dan akhirnya kilog penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so itulah berkaitan dengan subsidi. Okey, sekarang kita cuba tengok apakah penentu ini. Ini ialah bilangan firma. Okey. So, sekarang kita cuba tengok apa itu bilangan firma. Dia adalah merujuk bilangan firma yang wujud dalam pasaran ataupun industri. Okay, cuba tengok. Apabila bilangan firma adalah banyak dalam pasaran. Jadi, kalau bilangan firma yang banyak dalam pasaran itu, keluaran dia, iaitu penawaran terhadap sesuatu barang. Dia mestilah akan bertambah kan. Dengan demikian, kita dapati bahawa kilog penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okey, so ingat bilangan firma itu merujukkan bilangan firma yang wujud dalam industri. So, semakin banyak bilangan firma, semakin banyak penawaran bagi barang tersebut. Okey, seterusnya kita cuba tengok keadaan yang sebaliknya pula. Okey, apabila bilangan firma adalah sedikit sahaja dalam pasaran. So, maksudnya dalam pasaran hanya, mungkin kita kata hanya ada 2-3 firma sahaja. Sedikit sahaja dalam pasaran. Jadi, penawaran terhadap sesuatu barang yang akan jadi, dia akan semakin berkurang lah sebab dia sedikit saja bilangan firma kan. Okey, so dengan demikian kilog penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, bagi penentu penawaran yang lain selain daripada harga barang itu sendiri, bermaksud yang harga barang lain,
harga input, teknologi dan seterusnya, dia kata terdapat sekurang-kurangnya 2 kilo pada raja yang sama. Inilah raja dia. Okey, tetapi nak ingatkan pelajar kena jawab ikut situasi dan tak boleh sesekali tunjuk ketiga-tiga kilo yang macam ini pada raja yang sama. Okey, Miss cuba bagi satu contoh. Katakan kita cuba tengok yang ini. Okey, harga input. Harga input yang meningkat ini dia sebenarnya akan menyebabkan kos pengeluaran pun turut meningkat. Apabila kos pengeluaran meningkat, penawaran terhadap sesuatu barang akan berkurang. Maka kilo SS dia akan beralih ke sebelah kiri. Jadi untuk situasi ini, pelajar perlulah kilo SS yang beralih ke sebelah kiri sahaja. Okey, contoh ya. Okey, so ini kilo penawaran lah bagi sesuatu barang. So ini PRM, ini asalan, ini QS kurungan unit. Kilo penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So ini S0, ini P0 dan ini Q0. Okey, lepas itu disebabkan kita sudah kata penawaran dia jatuh, kilo dia beralih ke sebelah kiri. Jadi kita pun tunjuklah 1 kilo S yang baru yang beralih ke sebelah kiri. So inilah dia. Okey, tunjuk anak panah. Tingkat harga dia masih sama P0, turun bawah. So ini Q1. Okey, so cara jawab dia adalah macam ni lah. Okey, bagi situasi yang lain, katakan sekarang saya nak tengok pasal teknologi. Okey, ini teknologi. So kalau katakan, okey, teknologi naik. Kalau teknologi naik, produktiviti pun akan meningkat. Kalau produktiviti naik, SS dia akan naik. Dengan demikian kita kata kilo SS dia akan beralih ke sebelah kanan. Jadi kita akan lakarlah kilo SS yang beralih ke sebelah kanan. Okey, juga sama Miss akan sediakan kilo penawaran sesuatu barang dulu. Okey, so pun sama, ini P kurungan RM, ini asalan, ini QS kurungan unit. Kilo penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So ini S0, harga dia P0 dan kuantiti dia Q0. Okey, disebabkan kilo penawaran yang beralih ke kanan, jadi kita hanya perlu tunjukkan dia beralih ke sebelah kanan sahaja. So S1 beralih ke sebelah kanan. Okey, dan harga dia masih sama P0, tak ada perubahan harga. So kuantiti ditawar dia meningkat ke Q1. Dari Q0 ke Q1 lah. Okey, so bermaksud pelajar kena jawablah ikut situasi. Okey, jangan sesekali tunjuk ketiga-tiga kilo ini pada raja yang sama. Kena tengok situasi dia apa. Dan sebagai peringatan, okey, so situasi itu peralihan kilo ini kita hanya apply untuk harga barang lain. Lepas itu harga input, teknologi, dasar kerajaan serta bilangan firma sahaja. Yang ini tak ada. Ini adalah disebabkan oleh pergerakan titik. Sekarang yang ini kita tengah bincang yang berkaitan dengan peralihan kilo. Cuma nak ingatkan pelajar, sekiranya kita dapati bahawa penawaran sesuatu barang akan meningkat, jadi kilo penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Inilah kilo yang kita perlu sediakan. Tetapi kalau katakan kita dapati bahawa penawaran sesuatu barang dia adalah turun. Okey, dengan demikian kilo penawaran dia adalah beralih ke sebelah kiri. Jadi kilo yang kita sediakan, inilah kilo dia. Okey, so ingat, kena tentukan sama ada SS dia meningkat ataupun SS dia turun. Pelajar kena tentukan yang ini dulu. Barulah kita dapat lakar kilo yang tepat. Okey. Sekarang kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, jadi ada perkara yang kita akan tengok. Lepas tu pelajar kena tentukan apa itu penentu penawaran dia. Ikuti dengan perubahan penawaran sama ada dia meningkat ke menurun dia. Okey, dan akhir sekali itu adalah berkenaan dengan peralihan kilo penawaran. Sama ada kilo itu beralih ke sebelah kanan ke ataupun ke sebelah kiri. Okey, so sekarang kita cuba tengok perkara yang pertama. Okey, pembuat roti kata bahawa harga tepung gandum itu telah meningkat. Jadi pelajar cuba fikirkan apakah penentu penawaran dia.
So yang berkenaan dengan penentu penawaran dia sepatutnya berkaitan dengan harga input. Okey, sebab kita kata cuba tengok kat sini, dia kata pembuat roti. Jadi pembuat roti kalau dia nak buat roti itu dia mesti guna tepung gandum. Jadi itu adalah berkenaan dengan input. Jadi dia kata harga tepung gandum kan. So penentu yang kita kaji ini adalah berkenaan dengan harga input. Okey. Jadi sekarang kita cuba tengok harga input kita meningkat. Jadi apakah kesan terhadap penawaran? Okey, cuba kaitkan dengan kos pengeluaran dia dulu. Kemudian fikirkan penawaran dia bertambah ke ataupun berkurang. Okey, so harga input yang meningkat itu jadi penawaran dia mestilah berkurang akibat kenaikan kos pengeluaran. Dengan demikian, kilog penawaran akan beralih ke sebelah ke sebelah kiri. Okey, so kita sekarang akan sambung dengan perkara yang kedua pula. Okey, semakin banyak firma kereta yang wujud dalam industri kereta. Okey, juga sama, cuba fikirkan apakah penentu penawaran dia dulu. Okey, so sekarang kita cuba tengok, dia kata banyak firma. Okey, lepas tu dalam industri kereta, industri itu maksudnya pasaran kereta lah. Maksudnya bilangan firma yang semakin banyak kan. Jadi penentu yang kita kaitkan, bilangan firma. Okey, dan seterusnya berkenaan dengan perubahan penawaran dia. So kita nampak dekat sini firma yang banyak kan, banyak firma kereta kan. Jadi bilangan firma yang bertambah, meningkat. Dengan demikian, penawaran terhadap kereta mestilah bertambah juga kan. Okey, jadi perubahan penawaran dekat sini bertambah lah. Okey, dengan demikian kilog penawaran akan beralih ke sebelah ke sebelah kanan. Okey, so itulah jawapan dia. Okey, sekarang kita cuba tengok perkara yang terakhir sekali. Okey, kerajaan sediakan dana tambahan untuk membantu PKS. PKS ini adalah perusahaan kecil dan sederhana, okey, dalam pakej rancangan ekonomi. Okey, so ini akibat COVID-19 lah. Okey. Jadi sekarang pelajar cuba fikirkan apakah, cuba kaitkan dengan penentu penawaran dia. Okey. Okey, so untuk perkara ini penentu penawaran dia, kita nampak dekat sini kerajaan yang sediakan dana tambahan itu. So itu sebenarnya merujuk kepada bantuan kerajaan. Jadi kalau berkenaan dengan bantuan kerajaan ini, dia mestilah berkenaan dengan dasar kerajaan. Jadi dasar kerajaan kan kita ada dua aspek. Satu berkaitan dengan cukai dan lagi satu berkenaan dengan subsidi kan. Jadi yang ini, situasi ini adalah sesuai dengan dasar kerajaan yang berkenaan dengan subsidi. Okey. Jadi sekarang kerajaan memberi bantuan dan bantuan ini diberi kepada PKS, iaitu perusahaan kecil dan sederhana yang diberikan kepada pengeluar. Itulah sebab kita kaitkan dengan penawaran. Okey. So perubahan penawaran dekat sini dia akan menyebabkan penawaran macam mana? Penawaran akan bertambah lah, meningkat. Dengan demikian kilog penawaran akan beralih ke sebelah ke sebelah kanan. Okey. So setakat itu sajalah untuk sesi soal jawab kita. Okey. Okey, so dengan demikian selesailah perbincangan bagi 2.2.2 yang berkenaan dengan penentu penawaran. Jadi untuk video yang seterusnya, misalkan sambung dengan 2.2.3 iaitu berkenaan dengan perubahan kuantiti ditawar dan perubahan penawaran. Sekiranya anda suka video saya dan rasa video saya ini banyak membantu anda dalam pembelajaran ekonomi, ingatlah subscribe YouTube channel saya dan tekan lonceng ini sekali. Okey? Jangan lupa like serta share. Ingat share dengan kawan-kawan yang lain juga. Sebab kalau anda rasa video ini banyak membantu anda, dia juga akan membantu rakan-rakan yang lain. Okey? So, saya Li Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Sekian, terima kasih. Kita jumpa pada video yang seterusnya. Okay? Bye-bye.